Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, pengkhianat dikhianati. So, hari ini kita boleh lihat bahwa apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun meletak jawatan, maka pergolakan dalam komponen Perikatan Nasional mereka ini telah pun bermula lagi, yang mana kita tahu bahwa UMNO telah pun mencari calon daripada kalangan mereka untuk dihantar sebagai Perdana Menteri yang baru. Di sini kita lihat juga satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bahwa mengatakan bukan khianati saya, tapi khianati negara dan rakyat. Ini jelas yang dia katakan khianati itu adalah siapa? Dan dia mengatakan kawan-kawan dia yang daripada UMNO yang telah pun menyokong dia untuk menjadi Perdana Menteri selama ini dikatakan khianati diri dia. Dan dia juga melihat bahwa orang-orang ini mengkhianati negara. Tetapi dia tidak sedar bahawa dia telah pun mengkhianati kawan-kawan dia sebelum ini dan juga negara. Kerana kamu menang dipaguh dengan undi, yang mana pada waktu itu rakyat menolak UMNO, yang mana juga kamu bertanding menggunakan logo PKR, yang mana kamu sendiri telah pun berjanji akan bersama dengan komponen Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan. Dan kita tahu bahawa perjanjian itu sudah termaktub, ada Anwar Ibrahim akan menggantikan Tun Dr. Mahathir selepas 2 tahun. Tetapi kerana kerakusan kamu sebagai Perdana Menteri yang menjadi Menteri selama 17 bulan ini, kamu sanggup mengkhianati kawan-kawan kamu yang ada di dalam Pakatan Harapan dengan agenda kamu menjual kerajaan Melayu Islam, yang mana kamu nak mencari sokongan daripada UMNO dan PAS. Di sini kita lihat apa yang dia telah alami hari ini. Sebenarnya yang mengkhianati negara itu adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, kerana kamu menang atas tiket yang mana waktu itu rakyat telah pun menolak parti UMNO ataupun Barisan Nasional, kerana rakyat sudah bosan dan tahu bahawa banyak keborosan, ketirisan ataupun penyelewengan telah dilakukan di dalam kerajaan waktu itu. Ini adalah yang kita lihat hari ini apabila terjadinya kluster mahkamah. Ini sudah jelas bahawa memang betul ada penyelewengan dan begitu banyak kehilangan wang negara. Kita tahu juga duit-duit yang telah pun hilang, yang mana yang dilakukan seperti syarikat besar yang menghilangkan duit negara seperti 1MDB. Jelas-jelas telah pun dipulangkan duitnya sebanyak 3 peringkat, yang mana 2 peringkat telah pun kamu sebagai Perdana Menteri terima. Hari ini apabila UMNO menarik sokongan daripada kerajaan yang kamu bentuk, itu adalah jelas. Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri tahu bahawa dia menolak UMNO, tetapi hari ini yang mana dia telah membuatkan Perikatan Nasional ini untuk menjadi Perdana Menteri, dia mengambil UMNO untuk mencukupkan majoriti dia sebagai Perdana Menteri. Di waktu itu memang UMNO akan beri laluan, kerana yang penting bagi UMNO pada waktu itu adalah merampas kuasa daripada PHS, dan mereka akan fikirkan bagaimana dalam waktu 5 tahun mereka boleh mengambil alih kerajaan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin ini semula. Dan kenyataan mereka ini hampir-hampir sudah selesai apabila berjaya mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri untuk meletak jawatan, yang mana kita lihat hari ini dia sendiri terkapai-kapai kerana mengkhianati apa yang dia telah perjuangkan bersama Pakatan Harapan dahulu. Inilah yang kita lihat hari ini. Tetapi dia cuba nak menegakkan benang basah dia dengan mengatakan UMNO ataupun ada orang-orang ataupun mereka-mereka yang telah pun tidak menyokong dia ini dilihat sebagai mengkhianati negara dan rakyat. Yang jelas-jelasnya adalah kita lihat mereka ini memang kita sudah tolak di PRU ke 14 yang lalu. Tetapi kamu bersekongkol dengan mereka ini untuk menubuhkan kerajaan. Apabila kamu jatuh, kamu memperjuangkan pula isu iaitu tidak nak bersekongkol dengan kleptokrat. Tetapi kamu juga sebagai pemimpin utama negara bersekongkol, kerana apa yang berlaku sepanjang pemerintahan 17 bulan, tidak ada pun mereka yang diheret ke dalam penjara ataupun dicas bersalah di mahkamah. Malah ada di kalangan mereka kamu telah keluarkan ataupun telah beri ruang untuk mereka tidak bersalah, dan mereka ini telah pun kembali menyokong kepada parti lama mereka. Yang bersalah hari ini adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana telah pun mengkhianati Pakatan Harapan.
Dan kita lihat hari ini pengkhianatan yang mereka lakukan, yaitu 3 serangkai yang mana kita tahu mastermind-nya adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang keduanya adalah Datuk Sri Azmin Ali, dan kita tahu di belakangnya juga yaitu Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Inilah yang kita lihat tadi ini, yang mana apabila mereka bawa cara mereka yang untuk mendapatkan kuasa bergabung dengan parti-parti yang sudah kalah, maka akibatnya yang merasakan kesusahan di bawah adalah rakyat. Ini kita jelas lihat bahwa cara kepemimpinan dia tidak ubah juga daripada kepimpinan Barisan Nasional yang mana dipimpin oleh UMNO. Jadi tidak ada bezanya. Hari ini kalau UMNO menjadi Perdana Menteri dan mendapat calon ataupun dapat kursi yang cukup untuk memerintah, maka saya sebagai rakyat walaupun setuju atau tidak, saya kena terima hakikat ini, sehingga PRU ke-15 ini kami rakyat tidak mempunyai kuasa di waktu ini. Yang mempunyai kuasa adalah kamu orang yang 220 orang ini. Apakah nak bersama dengan kerajaan kleptokrat yang mana dia sendiri memperjuangkan di saat akhir ini? Kita rakyat nak lihat, kalau dia bersatu ini masih menyokong kepimpinan daripada UMNO yang menghantar calon Perdana Menteri, maka di sini sudah jelas bahwa dia sendiri bersekongkol lagi. Dia sendiri selama ini telah pun bersekongkol dengan mereka-mereka yang dilihat oleh rakyat, yang ditolak oleh rakyat sebagai orang yang tidak boleh mentadbir negara. Kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin sanggup lakukan ini kepada rakyat Malaysia? Jangan dia bertolak dalih nak mengatakan, nak menyalahkan sesiapa. Pada saya sebagai rakyat, saya lihat senang saja. Kerana kenapa kamu bersekongkol dengan mereka sedangkan kamu sendiri pun telah pun dicampak oleh UMNO waktu itu. Hari ini untuk kamu nak mendapatkan kuasa, untuk kamu nak gilakan duduk di Putrajaya itu sebagai Perdana Menteri, kamu sanggup membelakangi kawan-kawan kamu yang berjuang, yang turun ke bawah sewaktu PRU ke-14 membantu kamu. Dan dia sendiri juga sudah jelas tahu bahawa laluan yang dia ada hari ini adalah laluan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa dia boleh memotong di corner saat akhir? Ini adalah satu yang pada saya Tan Sri Muhyiddin Yassin kena berfikiran terbuka dan kembalilah kepada pangkal jalan. Tidak usah nak menyalahkan sesiapa, kerana yang melakukan kesalahan ini adalah kamu dan yang mana mereka-mereka yang rasakan mereka tamak dan rakus untuk mendapat jawatan, untuk kekal berkuasa. Tetapi apabila hari ini perkara ini berlaku, dia harus berlapang dada dan harus tidak bersekongkol lagi dengan memberi ruang kepada UMNO untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Apabila ini berlaku, maka seperti mana yang saya perkatakan sebelum ini, parti yang kalah apabila memerintah lagi, maka sia-sia kita buat pilihan raya. Karena ini jelas kita sebagai rakyat tidak berpuas hati, dan kita akan dilihat oleh peringkat antarabangsa sebagai sebuah negara yang mengamalkan rasuah dan penyelewengan, serta kita lihat di pentadbiran negara mereka boleh pusing dalihkan semua segala macam demi mereka kembali kekal berkuasa walaupun kalah. Ini akan kita terima. Tetapi kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak rasa malu dan rasa diri dia hendak lagi bersekongkol dengan mereka-mereka ini, maka mereka akan bersama dengan geng-geng Sikitol terus menyokong UMNO dan kekallah satu kerajaan yang dia sendiri katakan tidak nak bersekongkol dengan kleptokrat. Jadi itu terpulang kepada dia. Saya walaupun tidaklah berharap sangat siapapun Perdana Menteri, pada pandangan saya yang penting jangan daripada kerajaan lama ini, yaitu kerajaan Perikatan Nasional, yang penting daripada pihak pembangkang. Walaupun bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi yang saya mahu adalah satu perubahan besar mendadak berlaku dalam kerajaan kita ini. Kerana apabila UMNO sekalipun menjadi Perdana Menteri, maka dia tetap akan mengamalkan yaitu scam of thing yang Tan Sri Muhyiddin Yassin amalkan. Kerana mereka nak meraih sokongan untuk membentuk kerajaan, maka mereka juga akan melakukan hal yang sama, yaitu kabinet yang akan besar. Dan kita lihat juga bahawa jika mereka lakukan perkara ini,
maka saya yakin dan percaya tidak ada tokoh yang boleh menyelamatkan negara ini daripada hutang yang banyak. Karena mereka akan menambahkan lagi hutang. Daripada mana kita nak mendapatkan duit untuk menambahkan hutang ini? Inilah yang kita rakyat banyak di bawah ini tidak paham. Tetapi kita hanya mampu bersuara yang mana bagai-bagai komen yang kita komenkan. Wang negara yang kita ada hari ini yang duk pinjam sana pinjam sini adalah wang kita rakyat ini yang mana kita tahu duit Kuan pun dipakai, duit KWSP, duit segala-gala tabung-tabung yang ada di dalam negara ini diguna pakai. Ini adalah duit Anda. Jadi apabila berlaku satu perkara, iaitu kerajaan itu tidak mendapat sesuatu jalan pentadbiran yang baik, maka di sini kita akan lihat bahawa negara kita ini akan merundum lagi, ekonominya tidak akan berjaya mereka pulihkan. Dan kita akan menjadi negara miskin dan mungkin bolehlah kita katakan negara bankrupt. Ini adalah hakikat. Tetapi untuk walaon yang mana dapat upah 20 sen, memang mereka suka. Tetapi tidak memberi manfaat. Pandangan mereka tidak menjurus kepada ke arah bagaimana negara kita ini nak memajukan negara kita ini. Pandangan mereka hanyalah yaitu meratip orang Melayu akan susah, dia akan meratip DAP itu komunis. Itulah yang mereka mainkan hari-hari, yaitu permainan kaum dan juga agama, bertujuan untuk mereka naik di dalam parti mereka, yang mana saya lihat mereka bertelagah hari ini sesama sendiri mengatakan bahawa no Anwar, no DAP. Ini adalah satu yang pada saya diketawakan oleh negara luar, yang mana ini adalah kebodohan politik yang kita laung-laungkan, yaitu menjual orang lain, menjual agama, menjual bangsa. Tetapi hakikatnya mereka-mereka inilah penjual yang menjadi juaranya. Ini adalah yang kita lihat. Jadi apa yang berlaku ini kita lihat pada saya, jika Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri pun saya tidak kecewa, kerana pada pandangan saya lebih baik PRU ke-15 nanti, kerana lebih kurang dalam mungkin tidak sampai setahun lah saya rasa, selepas pandemik COVID ini selesai, sudah boleh melakukan pilihan raya. Maka di sini saya lihat bahawa peluang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim itu membentuk kerajaan dengan satu gabungan daripada Pakatan Harapan ini lebih jelas, dan saya percaya Pakatan Harapan boleh menang dengan bergaya. Itu saja yang saya lihat. Yang lain yang sekarang ini mereka berebut untuk nak menjadi Perdana Menteri ini, pada saya tidak ada untungnya, kerana kerosakan telah pun berlaku. Walaupun mereka yang nak mengambil alih ini nanti harus dilihat adalah orang yang terbaik dan harus boleh membaiki keadaan. Jika parti contohnya UMNO mengambil alih kerajaan yang ada, mereka tidak dapat membaiki keadaan ini, yang mana kita lihat hari ini hutang berlambak, pandemik yang begitu teruk melanda negara. Jika dua perkara ini tidak dapat dilakukan, maka dilihat juga sebagai kerajaan gagal, dan mereka akan bertambah parah apabila menjelangnya PRU ke-15. So itu saja. Jangan mereka seronok untuk nak mendapatkan jawatan Perdana Menteri itu, tetapi kerja tidak boleh dilakukan, tidak dapat memimpin negara, maka tidak menguntungkan kepada mana-mana parti pun. Jadi itulah pencerahan saya yang saya dapat huraikan pagi ini. Sekian, terima kasih.